kesejahteraan. Like, share dan komen dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, tuan-puan, saudara-saudari di mana yang berada, yang mengikuti program bersama dengan Pak Haji tentang herba ni, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran dalam kuliah-kuliah ini. Masya Allah, ya, di samping kita berpuasa, kita menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu jihad, pengorbanan, tenaga, masa dan sebagainya. Tetapi tujuan menuntut ilmu itu untuk apa? Itu harus dijelaskan, ya, supaya berpanjanganlah ilmu ni menjadi kebajikan. Pak Haji pun berdoa supaya mudah-mudahan bila kita guna ni dapat sikit ganjarannya. Masya Allah, ya. Baik, apapun, ya, banyak sudah herba yang kita belajar, tapi semakin kita belajar, ya, semakin tak tahu rasa-rasanya. Begitu jugalah Pak Haji pun, makin kita belajar, makin rasa excited. Lama-lama timbul kecintaan. Cinta apa? Cinta nak mengkaji. Dan akhirnya ketika kita nak mengkaji itu, kita lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat indah pada penciptaan itu. Tidak terakam dalam ucapan. Dalam ucapan kita ni nak cakap macam mana, kita tak boleh cakap, ya. Sebab apa kita tak boleh cakap ni? Sebab terlalu banyak. Jadi oleh sebab itu, kalau kita cakap pasal aloe vera, kita rasa takjub dengan kejadian aloe vera. Kalau kita bercakap tentang inai, pokok pacar, Masya Allah, kita lihat dia begitu besar, ya, penggunaannya. Hari ni bila Pak Haji nak cakap pasal delima, cuba kita dengar betapa dahsyatnya pengobatan pada delima. Tengok ni, buah delima besar sekali. Di tempat kita ada kan delima macam ni. Ada biasanya kita panggil delima kita yang hijau-hijau tu, yang kampung tu dia panggil delima tanah. Delima tanah. Ini apa dia? Delima hati. Betul kan delima hati? Tak, delima besar saja. Baik. Delima ni apa yang kita nak gunakan? Keseluruhan. Daunnya, kulitnya ini, isinya itu, termasuk batangnya kita gunakan, pucuknya digunakan, akarnya digunakan, keseluruhan, komplit. Cuma satu, sebelum kita mulakan jauh-jauh lah, takut Pak Haji lupa, jangan minum jus kurma, bukan jus kurma, jus delima, jus delima kalau ada darah rendah. Nanti pusing jatuh kerana excited mendengar kebaikan ini, maka dia pun minum. Bila dia minum, jatuh. Dia kata Pak Haji berbuih mulut. Sebab apa? Sebab jatuh, pusing. Pasal apa? Orang yang ada darah rendah, darah rendah, dia tak boleh ambil delima, jus delima. Dia kena ambil jus apa? Jus kurma. Imbang tu, kurma dan delima. Masya Allah. Baik, cuba Pak Haji potong sikit, kita tengok bagaimana. Subhanallah. Keras juga, ya, delima ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Tengok saja daripada apa lagi bulan puasa. Ini bulan puasa ni betul-betul menguji keimanan kita yang sedikit ini, ya. Tapi tengok betapa cantik kan. Pak Haji ni minat batu delima. Batu delima. Kalau ada batu delima itu, Masya Allah, mahal sekali, tak mampu nak beli. Hari itu beli batu delima, masuk dalam air, keluar cahaya. Bagus, kata Pak Haji. Rupanya ada lampu di situ, dalam batu tersebut. Aduh, subhanallah. Baik, apapun hari ni Pak Haji nak ceritakan dulu. Delima ni dalam Quran cerita, ditulisnya, kita baca dalam Quran itu di 3 tempat. Satu di dalam surah Ar-Rahman, yang kedua dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ni ada 2.
Satu pada ayat 99, satu lagi pada ayat 141, dan pada Ar-Rahman ayat 68. Ingat, ilmu basic kita, sesuatu yang Allah cerita di dalam Al-Quran terbaik. Sebab apa? Quran mukjizat. Ingat tu. Ya, kemudian pula ingat bagaimana kalau Allah menceritakan Al-Quran itu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada kitab-kitab samawi daripada langit yang turun bersama wahyu, maka dalam wahyu itu disebut tentang buah delima. Buah delima. Ya. Dicerita pada ahli syurga diberi makan istimewa buah delima ni. Dalam hadis pun banyak menceritakan tentang akhir zaman nanti, tentang buah delima yang boleh dimakan oleh satu kaum. Jadi cerita pasal kenapa buah delima ini menjadi salah satu daripada perbincangan, satu tajuk yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Mesti ada sebab. Dan kita, bagi mereka yang sedang mendekati, menghampiri dengan tip nabawi ini, ya, Pak Haji harap ada 400 hingga 500 orang ini terus ikut, yang mana selepas kita mengikuti kuliah-kuliah ini, kita menjadi semakin melihat keajaiban yang disebut sebagai ayatul Rahman, tanda-tanda kebesaran Allah yang bersifat Ar-Rahman pada kejadian, seperti tanam tanaman, obat-obatan. Itu di antaranya tujuan kita belajar. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji mulakan perbincangan dengan daunnya terlebih dulu, supaya kita dapat lihat daunnya. Pertama sekali, ini sebelum Pak Haji nak cerita ni, nak tanya test. Orang sakit tak boleh tidur malam, orang tak boleh tidur malam menyebabkan sakit. Ayam dulu ke telur dulu? Jawab. Ayam dulu ke telur dulu? Sakit tak dapat tidur malam atau tak dapat tidur malam menyebabkan sakit? Kerana jawapan ini, betul dan salah inilah yang menentukan perjalanan kita seterusnya. Kerana kebiasaannya orang akan beranggapan bahawa sakitlah yang menyebabkan tak dapat tidur malam. Jadi oleh sebab itu, maka dia merawat sakit. Bila dia merawat sakit itu, dia merawat symptomatic treatment. Ya, dia tak rawat punca penyakit, akar permasalahan penyakit. Akar permasalahan penyakit ialah tak dapat tidur malam. Bila kualiti tidur itu berkurangan, kurang, maka pada ketika mendatangkan penyakit. Apa buktinya? Buktinya macam ni. Ada seorang tu, dia ada wang lah sikit. Dia berjalan di tengah kota. Semangat dia jalan sebab dia ada wang. Tiba-tiba wang dia jatuh, hilang. Otomatis suara dia akan berubah. Suara dia yang cakap ceria itu, gembira itu akan, ya, kita tengoklah nanti. Sebab apa? Suaranya down terus. Bahawa sistem imunnya sudah turun. Sebab apa? Sebab dia kehilangan wang. Begitu juga ketika orang itu kehilangan tidur. Bila dia kehilangan tidur, maka dengan sebab itulah dia akan mendatangkan penyakit. Baik. Sekarang ubat tidur yang terbaik apa? Delima. Ubat tidur yang baik apa? Daun delima. Daun delima itu kita hanya perlu sedikit je, 3 gram saja. 3 gram saja. Orang Indonesia kata 3 gram. Ya, yang dicampur dalam segelas air itu dalam 200 ml. Kita didihkan, kemudian kita minum. Insya-Allah memudahkan tidurnya. Untuk orang yang ada masalah insomnia, susah tidur pada waktu malam. Itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka bila dia dah boleh tidur, dia akan merawat semua penyakit. Kunci dia dekat tidur. Kunci dia dekat apa? Tu, farmasi, green farmasi kita. Apa dia? Daun delima. Dan delima jangan dipotong-potong lagi.
Ya, jadi jangan dipotong-potong lagi. Daun delima tu simpan. Kalau anak-anak dikering-keringkan juga. Kering tu macam mana? Di bawah cahaya matahari, tapi jangan langsung. Kalau masuk oven boleh di bawah 51 darjah Celsius. Jangan tinggi, jangan panas, rosak semua. Yang mana lebih baik? Bawah matahari lah, tapi jangan langsung. Kalau angin boleh dianginkan, itu terbaik. Diangin-anginkan sampai kering. Subhanallah. Untuk jadikan teh untuk insomnia, susah tidur pada waktu malam. Masya Allah. Itu yang pertama sekali yang Pak nak sebutkan. Yang kedua, kalau ada anak-anak sakit perut, orang tua pun sakit perut. Sakit perut ini bukan diarrhea, bukan mencret. Sakit perut, orang kata angin, macam kata angin lah, sakit angin. Sakit perut tu, nak hilang kesakitan itu, ubat yang terbaik ialah daripada teh yang dibuat daripada daun delima. Allahu Akbar. Dia kata angin tu bunyi perut tu, kerak bunyi begitu, tekan sini bunyi sebagainya, sakit dia begitu. Sakit apa tu? Tukar lambung, mah atau gastrik kita panggil, apa juga yang bernama sakit perut. Hatta yang sampai ke ulu hati ni sakit. Maka yang nama sakit di kawasan pencernaan tersebut diobat dengan daun delima. Masya Allah. Sakit perut. Kalau mencret macam mana? Kalau diarrhea macam mana? Kalau cirit berit? Cirit berit pun sama. Cara menghentikan cirit berit yang terbaik, ya, sebab daun ini dia bersifat astringent, kelat, spurt. Ya, dia boleh membunuh bakteria, antibakteria. Ya, jadi orang yang jadi mencret itu kadang-kadang dia kena E. coli, bakteria yang menyebabkan dia jadi mencret. Ya, sebagainya ada dalam makanan sebagainya. Macam mana nak stop? Stopnya ada di atas daun delima. Masya Allah. Subhanallah. Ya, jadi sebab itu jangan sampai kita hilangkan. Baik. Daun delima ni juga kalau anak-anak kena demam kuning. Tengok. Anak yang baru dilahirkan kena demam kuning pula. Macam mana kita nak buat? Mandi air daun delima. Orang kata kita cari pokok keranda Cina. Susah, lambat. Air daun delima. Cepat. Demam kuning. Ya. Kalau nak bagi supaya jangan jadi demam kuning, ibu itu mesti dalam hari-hari yang terakhir ketika sebelum bersalin, ya, 9 bulan, ya, pada ketika itu dia mengkonsumsi, mengambil daripada pati kurma. Pati kurma. Masya Allah. Kerana pati kurma itu dia akan detoksifikasi. Jadi sebab itu kurma delima, ya, antara dua buah-buahan yang disebut Allah dalam Al-Quran. Ni pergabungan di antara keduanya sungguh dahsyat. Nanti akan bagi ceritakan lagi. Jadi itu disebutkan bahawa delima ni, apa dia? Delima ini dipanggil buah syurga ubatan dunia. Itu istilah dia. Ingat ya, buah syurga ubatan dunia. Sebab apa ubatan dunia? Dalam syurga mana ada orang sakit? Tak ada orang mencret, tak ada diarrhea, tak ada demam, tak ada, semua sihat. Jadi dia jadi ubat untuk orang sakit di dunia saja. Di syurga untuk orang sihat. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kemudian pula kalau daunnya itu kita kering-kering, ya, kita tumbuk-tumbuk, kita jadikan dia punya bubuk. Serbuk. Indonesia panggil bubuk. Kita panggil serbuk. Kita panggil baja. Indonesia panggil pupuk. Pupuk itu baja. Indonesia kalau baja itu besi. Besi baja. Itu di antaranya. Masya Allah. Jadi itu bahasa-bahasa lah. Indonesia kata bisa. Kita kata boleh. Itu boleh belajar sikitlah bahasa Indonesia. Bisa. Bisa itu boleh. Kita kalau bisa ular. Racun ular.
Orang Indonesia kata kapan-kapan, bila-bila lagi. Kita kapan tu orang mati? Kain kapan? Bahasa. Tetapi kalau hari raya, ini hari raya, cukup menarik sikit lah pasal jangan stres sangat belajar herba ni. Nanti susah nak belajar, susah nak masuk. Misalnya apa? Jika kita orang Malaysia kata tuan, puan, mohon maaf zahir batin hari raya Aidilfitri ni, saya mohon maaf zahir batin. Orang Indonesia dia tak sebut begitu. Dia tak maaf zahir batin. Dia kata mohon maaf daripada hati yang sedalam-dalamnya. Allahu Akbar. Hati yang paling dalam. Mohon maaf. Itu kalaulah kita dalam bahasa Malaysia kita selamat datang. Ya, selamat datang ke majlis bersama dengan Pak Haji. Indonesia dia panggil Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh bahasa Jawa. Sugeng Rawuh. Kita kata moga-moga sembuh ya. Kita gunakan herba ini. Indonesia dia tak sebut moga-moga, mugi-mugi. Mugi-mugi sembuh. Itu bahasa lah. Nanti kita belajar lagi ya. Nanti kalau setiap kali kita belajar herba, kita kena belajar bahasa juga. Sebab banyak yang Pak Juluk sebut dia, orang Malaysia tersalah faham. Orang Indonesia pun tersalah faham. Jadi sebab tu Pak Juluk sebut Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Jadi itu di antaranya. Bahasa kita namanya bahasa Malindo. Bahasa Malindo, Malaysia, Indonesia. Okey, alhamdulillah. Baik, seterusnya Pak Haji nak sebutkan ini, orang yang ada eksim, sakit kulit. Ubatnya apa? Daun daripada daun delima yang kering tu. Buat bubuk, buat serbuk. Letakkan untuk eksim. Allahu Akbar. Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Pak Haji dah sebut ini adalah petua daripada bapa Pak Haji waktu beliau hidup lagi. Masya Allah. Pak Haji doakan mudah-mudahan ibu bapa Pak Haji yang sudah meninggal itu mendapatkan ganjaran pahalanya daripada ilmu yang ditebar-tebarkan ini. Ya, katanya kalau sakit kulit nak gunakanlah daun delima atau kulit buah delima. Kalau dulu kalau ada orang kena penyakit demam campak, kayap, jadi dia akan ambil 3 daun delima, daun asam, daun melur. Bahasa Malaysia panggil melur, bahasa Indonesia panggil meranti. Oh, bukan meranti, melati. Melati itu melur. Masya Allah. Jadi digiling-giling itu disapukan. Tetapi kalaulah daun delima saja pun sudah cukup. Jadi kalau kita ni di kampung kita, di rumah kita tanamlah, sebab ini keperluan. Ya, kalau anak-anak gatal, nampak ruam-ruam, nanti ibu siapkan. Keluar di rumah tu, bismillahirrahmanirrahim. Keluar di rumah tu ambil daun dengan baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhlah penyakit yang akan ku obati ini. Ambil daun tu. Ambil satu, masuk ke rumah, tumbuk. Ya, hancur, sapu di tempat kena eksim. Kalau yang kering boleh, yang basah boleh. Tempat yang ada eksim, yang ada sakit, gata-gata di kulit dan sebagainya. Masya Allah, itu adalah antaranya. Baik, tiba-tiba di rumah kita pula diserang dengan batuk. Batuk tak mau henti. Kita buat teh batuk daripada daun delima. Daun delima tadi yang kering tadi, kita masukkan ke dalam gelas, tuangkan air dia, air panas, minum airnya. Itu ubat batuk. Masya Allah. Sebab itulah Pak Haji nak sebut ubat batuk yang terbaik ada 2 di tepi rumah kita ni. Pertama, daun jambu batu. Daun jambu apa pun boleh, bukan jambu air, bukan, jambu guava. Guava tu jambu macam jambu batu. Ini saya panggil jambu kelutuk. Jambu kelutuk, jambu batu yang banyak tu. Jambu itu kita ambil daun dia. Mana nak cari jambu batu sekarang ni Pak Haji? Jambu tak batu pun susah nak dapat. Jadi jambu yang tak ada biji pun boleh, seedless.
Tetapi jangan jambu air tu, jambu yang tidak ada biji tu, jambu lembut tu bukan. Jambu yang keras tu. Itu fahamlah insya-Allah. Tetapi kalau boleh dapat jambu pink, subhanallah. Jambu pink ini masya-Allah digunakan oleh seluruh dunia. Dunia maju untuk antivirus. Ya, sebab itu Indonesia cukup banyak herba untuk COVID-19 ni. Banyak. Tapi tak diangkat. Sayang sekali Pak Haji yang duk mendengar ni marah pun ada juga. Kenapa harus ambil ubatan daripada China? Indonesia kalau angkat betul-betul jambu pink pun sudah cukup. Jus daripada jambu pink itu antivirus. Pak Haji tak mau sebut lah. Nanti orang akan jadi satu perkara besar. Ya, bahawa jambu pink ni kebanyakan dieksport ke Israel. Kenapa Israel ambil jambu-jambu pink ini? Dia antivirus. Kalau buat POC dengan jambu pink, dia 2-3 kali lipat. Kalau boleh dapat jambu pink ini, tanamlah 1000 hektar pun. Dia adalah merupakan penanaman jangka masa panjang ke hadapan. Boleh buat dia punya jus dia. Dulu ada HPA pernah mengeluarkan jambu pink. Kita beli dengan Golden Hope di mana, dekat tempat Musiwan kat Seri Iskandar lah, kat sana kita beli dekat situ. Subhanallah, jambu pink inilah ubat dia yang terbaik untuk virus. Andai kata keluarkan saja kenyataan, ya, kenyataan bahawa disuruh ramai-ramai daripada penduduk Indonesia minum jus jambu pink pada setiap hari, waktu pagi, petang dan sebelah malam. InsyaAllah COVID-19 akan merudum begitu. Sebab apa? Sebab dia tak bisa untuk masuk jambu pink. Baik, cerita tadi bukan pasal virus. Pak Haji nak cerita pasal batuk. Batuk pun macam tu juga, virus. Jadi ambil daun jambu, buat teh atau rebus, minum. Sama juga dengan ambil daun delima untuk ubat batuk. Dua daun ini menjadi rahsia dalam pengobatan batuk, jambu dan delima. Allahu Akbar. Kadang-kadang fikir-fikir ni sedih pun ada juga. Sedih sebab apa? Sebab nikmat ini tidak dilihat. Maka sebab itu Pak Haji kata, sudi-sudilah kiranya kita merapat dalam pengobatan tib nabawi ini, agar kita mengenal pada penciptanya dengan hati kita yang paling dalam, supaya kita sentiasa bertadabbur dengan alam ini, zikir dan fikir, termasuk dalam golongan ahlul albab, orang yang berfikir. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik. Kemudian selain daripada itu juga, dia digunakan untuk kulit yang ada peradangan. Eksim tu peradangan. Demam campak itu peradangan. Satu lagi Pak Haji nak hubungkan ialah apa dia? Buasir. Buasir yang keluar itu. Ya, anus yang keluar, rektum tu keluar itu peradangan. Buasir, lepas tu dia keluar, dia masuk balik dan sebagainya. Basuh dengan air daripada rebusan daun delima. Subhanallah. Apatah lagi kalau wanita yang ada penyakit keputihan. Jangan guna kimia. Guna air daripada daun delima buat basuhan. Masya Allah. Cumanya dalam digunakan wanita selepas bersalin, ya, kebanyakannya kalau kita tengok dalam tib nabawi, dia gunakan daripada apa? Daun bidara. Itu belum lagi kita bicarakan dalam kuliah daun bidara. Kita tengok daun delima tu dulu, boleh digunakan. Masya Allah, ajaib sekali. Itu adalah di antaranya. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan lagi ini, sariawan, ulcer dalam mulut, buat ubat komor untuk hilangkan ni ulcer.
Ya, jadi serewan putih tu sakit, makan sakit. Macam mana? Rebus daunnya. Rebus daunnya itu buat untuk ubat komor. Masya Allah. Ubat batuk pun bagus, ubat komor bagus, ubat buasir bagus, untuk kulit bagus. Ya, dan kita boleh guna lagi untuk insomnia bagus, sakit perut bagus, diarrhea bagus. Nikmat apa lagi? Ini baru daun. Belum cerita ni, ini baru daun. Belum masuk cerita ni. Ini kalau kita cerita ni, kita pun berasa lapar. Baik, kita kemudian sekali, last sekali ya. Bahawa kita cerita pasal daun dululah. Daun tu kita tak boleh makan terus macam tu. Itu di antaranya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Itu di antaranya. Baik. Sekarang Pak Ji nak ajar pula cara buat apa yang kita katakan, kita buat minyak. Kita buat minyak daripada delima. Macam mana ni minyak daripada delima? Dengar betul-betul ni. Ni satu tip penting. Orang tak mau ajar kita ni buat minyak delima. Ya. Ini sikit keluar masuk sikit dah ni. Ambil dia punya jusnya. Jusnya 1 liter. Campur dengan minyak zaitun 1 liter. Dipanaskan dalam api yang perlahan sampai habis air jus itu, airnya meruap. Dah jadi. Minyak untuk apa? Minyak untuk kita oles untuk kecantikan kulit dan bibir dan rambut. Untuk kecantikan, dia jadi moisturizer, pelembap muka ni. Sapu setiap hari sampai lebih kurang dalam 14 hari kita sapu tu, nanti tengok betul tak apa dia. Kalau jumpa orang akan kata, kenapa muka kamu ni nampak macam muda, macam remaja, kulit kamu nampak macam remaja, usia kamu macam orang tua-tua lah. Lansia, tapi kulit Masya Allah mengalahkan kulit remaja. Sebab apa? Sebab menggunakan minyak delima, jus delima. Minyak itu juga boleh gunakan untuk kulit, untuk bagi kulit itu jadi remaja. Guna di rambut supaya jangan gugur, ya. Dan juga kita boleh menggunakan minyak itu juga boleh digunakan untuk bibir dan untuk lulur pada badan kita. Pasal lulur tu nanti Pak Ji cerita pula macam mana nak buat lulur daripada delima. Baik, itu adalah antaranya. Jadi artinya daun tadi pun boleh kita gunakan, jus ini juga kita boleh gunakan. Subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan daripada buah yang macam ni kita tengok ni. Ya Allah, ceritanya tak habis ya. Macam hikayat 1001 malam. Cerita dia 1001 malam tak habis cerita dia. Baik, alhamdulillah. Kemudian ni Pak Ji nak cerita sikit pasal moisturizer, pelembap. Kulit kita bila kering dia jadi tua, bila lembap dia jadi muda. Sebab tu semalam kalau kita bicara tentang aloe vera misalnya, kita bicara tentang aloe vera itu ialah dia akan menjadikan kulit kita ni lembap, pelembap. Selain daripada aloe vera, apa dia? Delima. Kita tengok buah delima pun licin saja. Tengok dengan kemerah-merahannya, cantik sekali. Kulitnya saja ada yang agak merah, ada yang agak sikit-sikit kekuning-kuningan, ya. Tu di antaranya. Tengok pada bijinya pula, Allah cantiknya. Ini kalau kita beli cincin batu delima, oh mahal ni Pak, mahal. Besar ni saja batu delima besar ni saja, tak tahulah berapa harganya. Besar tadi. Jadi kalaulah mudah-mudahan satu hari ya kita belah-belah buah delima ada batu. Semua batu. Kaya kita. Kita jual batu delima pula dengan Dr. Syam. Masya-Allah. Senang kita masa tu. Baik, alhamdulillah, syukur. Itu ada di antaranya. Begitu juga kalau kita ada ada bisul. Ya, kita boleh guna tadi minyak ulcer, tu Pak Ji dah sebut dah tadi, ulcer. Dan macam mana pula kalau kita ambil jus dia juga tadi, jus tadi kita campur dengan minyak bijan. Tahu tak minyak bijan?
minyak sesame. Sesame itu ada buah dia kecil-kecil saja itu. Itu dia zendagi lah tu. Zendagi ni maksudnya mai daripada Pakistan, daripada India. Dia sebut apa? Zendagi eksafa apa dia? Haisuhana. Zendagi eksafa haisuhana. Artinya hidup ni satu perjalanan yang indah. Indah tu sebab apa? Sebab guna minyak bijan. Minyak bijan tu minyak tu. Jadi ambil jus dia, campur dengan minyak bijan. Satu-satu jenis apa? 1 liter, masak perlahan-lahan. Maka pada ketika itu dia boleh digunakan untuk kalau ada peradangan dalam telinga. Itu terbaik. Peradangan dalam telinga, sakit telinga, polip dalam telinga, merah dalam telinga, gunakan itu, titis sedikit saja, dia jadi obat. Masya Allah. Minyak bijan tu pun boleh buat satu kuliah juga, panjang juga ceritanya. Masya Allah. Baik. Cumanya ada satu minyak samin. Itu adalah hadis Nabi tu, menceritakan nanti kalau tikus jatuh kat atas minyak samin itu, buang saja tempat tikus jatuh tu, minyak tu boleh guna lagi. Minyak samin tu minyak daripada haiwan ya, yang beku. Nanti kita tengok ya macam mana. Apakah cheese, mozzarella dan sebagainya. Itu kita belajar nanti, insya-Allah. Kerana itu adalah salah satu daripada pengobatan Nabi SAW. Masya Allah ya. Jadi oleh sebab tu kita dah tahu dah cara buat dengan minyak ini. Sama ada kita campur dengan minyak bijan atau minyak zaitun, boleh kita buat. Guna minyak ni banyak lah ya, cumanya mahu tak mahu saja, rajin tak rajin saja untuk kita buat. InsyaAllah kita berhenti rehat dulu untuk memberi laluan pada iklan. Silakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Kita sambung lagi ya. Jadi kalau tadi Pak Haji cerita pasal daun pun dah cukup hebat dah. Sekali ni Pak Haji nak cerita pasal kulit ni boleh jadi kulit daripada delima macam ni, ataupun delima kampung kita ya, ataupun satu lagi dia panggil delima putih. Jadi kalau delima putih memang terkenal lah dalam herba, orang buat untuk ubat untuk pelangsing, kuruskan badan dengan sebut daripada kulit delima putih. Nanti akan Pak Haji sentuh sikit nanti insya-Allah. Tetapi apa yang Pak Haji nak bagi tahu ni, bahawa kulit ni kita ambil kulit ya. Isinya kita makanlah ya. Isinya kita makan. Allahu akbar. Alhamdulillah, insya-Allah. Ni dia. Sedikitlah Pak cerita ni sikit ya. Ketika buah ini masih menjadi bunga kecil, dia keluar dulu entah di negara mana, Pak tak tahu. Ada daripada Afghanistan, ada daripada negara Pakistan, ada daripada negara-negara luar lah. Tetapi ketika kita buat contoh di Afghanistan lah.
ketika di pergunungan Afghanistan itu buah ini keluar, telah ditulis untuk siapa. Kalau kita boleh baca lah di sana, kita pergi di kebun yang di sana, kita tengok dah boleh baca tulisannya, buah ni untuk Pak Haji di Malaysia. Kita rasa aneh, bagaimana buah di perkampungan Afghanistan tu, di tepi rumah orang tu, telah ditulis untuk siapa. Kita akan rasa aneh. Tetapi bila Allah Ta'ala mengatakan ini rezeki kita, dia akan sampai. Naik kapalnya, daripada kapalnya itu turun, kapalnya diangkut oleh manusia, tidak diambil oleh orang, sebab rezeki itu untuk kita. Jadi yang nama hidup itu ialah selagi ada rezeki. Bila sudah tidak ada rezeki, namanya kematian. Ya, jadi oleh sebab itu Pak Haji nak sebut bahawa sesungguhnya rezeki ini tak pernah tertukar. Tak pernah tertukar. Allah dah tulis itu sebagainya. Masya Allah. Bila kita renung-renung ni, Allahu Akbar. Kalau kita boleh tanya, hai buah delima, daripada mana kamu datang? Dia kata, aku datang dari jauh. Ya, jauh daripada mana? Satu tempat yang kau tak pernah dengar nama kampungnya. Di mana tu? Tak pernah dengar. Ada nama apa, nama Tantan sikit tu? Tak tahu kita. Kita tahu Afghanistan, tahulah. Masya Allah. Baik, jadi sebab itulah, maka kita belajar ni, kita sebelum kita makan delima ni, fikir-fikirlah dulu. Jangan terus makan saja. Fikirkan dulu, delima, ya Allah, buah daripada syurga, obat untuk dunia, khasiatnya banyak. Jangan terus makan saja. Fikir, ya, supaya dia jadi kebaikan. Jadi antara yang fikir yang paling tinggi apa dia? Ya Allah, aku nak makan buah delima ini di dunia, maka jadikanlah aku buah delima juga makan dalam syurga-Mu besok, insya-Allah. Macam tu, minta dengan Allah. Sambil makan kunyah-kunyah tu ingat Allah, macam mana ya, kalau kita orang kata apa, jika kita nak makan dalam syurga, macam mana rasanya ya. Ya Allah, mudah-mudahan pilihlah aku ni ya. Itu di antara cara dia supaya kita jadi sentiasa bermuraqabah. Kulit pula ni, cerita pasal kulit pula. Kulit ini, kulit untuk kulit. Itu di antaranya, kulit buah delima untuk kulit manusia. Apa dia? Kesemua yang untuk penyakit kulit. Yang Pak Haji cerita tadi, daun tadi digunakan, lagi tinggi kalau kita gunakan kulit. Subhanallah, daun pun sudah boleh jadikan obat, apatah lagi kulit. Kulit daripada buahnya, Masya Allah. Apa dia? Di antaranya yang pertama yang Pak Haji nak sebut sekali, sebelum Pak Haji cerita pergi ke lain-lain lagi yang besar ya. Ada satu orang, anak gadis, dia nak kahwin. Orang pun pergi minang dia. Dia pun setujulah menerima pembimbingan tersebut. Tiba-tiba jerawat keluar penuh mukanya. Nak kahwin seminggu saya lagi. Malu dia dengan jerawat yang banyak ini dan sebagainya. Maka alhamdulillah, setelah dia berjumpa dengan orang yang tahu tentang herba, dia kata, gunakanlah kulit delima. Dia pun menggunakan kulit delima. Licin kulit dia di hari perkahwinan tu, macam kulit delima ni licin. Pak Haji melihat hari tersebut, Pak Haji lihat, uish, dia kata macam tu lah, subhanallah. Jadi itu yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa kulit untuk kulit. Begitu juga kalau orang sakit kulit, ubatnya kulit. Kulit delima. Kulit delima yang mana satu Pak Haji? Yang merah ni kah, yang kat kampung kita? Yang kampung terbaik. Lagi kelat, lagi sepet, lagi bagus, lagi ada dia punya astringent dia. Itu di antaranya. Baik. Kemudian dia baik juga, kalau baik untuk kulit, baik untuk rambut. Allahu Akbar. Ini kebanyakan digunakan untuk kecantikan, moisturizer, untuk pelembap. Kita ni kalau kulit kita kering, dia memanglah cepat tua sebab kering. Tapi cuba sapu-sapukan dia. Orang tua lu guna bedak sejuk, nak bagi tahan jangan kering. Tambah kita sekarang duduk dalam aircon. Aircon itu dia sejuk tapi kering. Bila sejuk tetapi kering, dia akan mengeringkan kulit kita. Jadi sebab itu kalau sejuk, duduk dekat gunung, okey, dia lembap. Macam dekat Gunung Jerai ni. Sebab tu siapa yang datang ke Gunung Jerai ni duduk sebulan saja, jadi mudah balik.
Ini kempen lah, kempen supaya datang ke Gunung Jerai. Pak Haji pun sunyi duduk dekat sini, ya, dengar bunyi macam-macam sebagainya. Datang ke sini, sini dingin, sejuk, tetapi apa? Tetapi dia jadi pelembab. Jadi oleh sebab itu pelembab itu ni kita gunakan ini kulit daripada kulit delima pelembab. Macam mana cara nak gunanya? Kulit ini kita buat bubuk lah. Kita buat bubuk, serbuk bahasa Indonesia, campur dengan susu. Dah kita ambil susu, campur dengan bubuknya, ya, kita gaduh-gaduh, aduk sebagainya. Ambil dia, sapu di muka, biar 10 minit atau 15 minit boleh cukup. Lepas tu basuh dengan air. Basuh dengan air apa? Basuh dengan air daripada air suam, air hangat. Jangan basuh air sejuk, tak boleh ke tu. Susu mesti dikeluarkan dengan air hangat. Kalau kita nak buat lulur lah, orang nak hari raya ni nak lulur badan, ni. Lulur badan ni boleh buat macam-macam. Boleh percampuran ni macam-macam lulur ni. Pak Haji ajar cara buat lulur dengan menggunakan kulit delima. Bubuknya ini dicampur dengan minyak zaitun, boleh buat lulur untuk hilangkan kulit-kulit yang mati di muka, di badan-badan kita sebagainya. Jadi badan kita bersih, ya, badan kita sentiasa bersih. Ini cerita pasal kecantikan. Kecantikan ni dia kena rajin, ya, dia kena rajin. Jadi bila kita lulur begitu, kemudian kita mandi, kita buang dia itu dengan apa? Sabun gliserin. Sabun gliserin itu sabun alami juga. Kalau kita dekat di Indonesia ada sabun daripada susu kambing. Masya Allah. Ya, tadi dah guna susu dah, keluarkan pula dengan susu kambing lagi. Masya Allah. Terbaik atas terbaik lah. Ni putih muka kita ni, cerah muka kita sebagainya, sebab keluar lapisan-lapisan mati ni. Ni ada pada setiap minggu ada sel-sel yang mati, yang bertindih-tindih, berlapis-lapis dekat sini. Maka bila kita ambil dia bubuknya itu, kita scrub macam tu, lulur. Lepas tu kita biar 15 minit. Lepas tu kita pergi membasuhnya dengan air suam. Ambil pula dengan susu kambing, sapu pelan-pelan, sabun aloe vera, sapu pelan-pelan. Excellent. Cantik lah. Tidak tertipu dengan apa? Tidak tertipu dengan bahan-bahan kimia. Ini yang terbaik, alami, betul-betul alami. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi oleh sebab itu, maka boleh kita gunakan susu campur dengan bubuk, atau minyak zaitun dicampurkan dengan bubuk, boleh kita gunakan. Masya Allah. Dan kalau kita campur pula dengan vitamin E, minyak-minyak yang ada vitamin E, ada banyak lah minyaknya. Minyak sawit pun vitamin E juga. Campurkan dia, boleh buat juga untuk kita letak, mengelakkan daripada kanser kulit. Vitamin E, banyak minyak-minyak vitamin E yang dijual tu, kalau kita campur dengan bubuk ni, dia itu adalah di antaranya. Kemudian dia melindungi daripada bakaran cahaya matahari, pancarannya itu, ya, di mana seperti mana yang Pak Haji sebutkan, kalau boleh dicampurkan lagi dengan alpukat. Kulit alpukat tu kita gunakan bubuknya, campur dengan bubuk delima, campur dengan minyak zaitun, campur dengan susu, boleh gunakan juga untuk kita punya kulit. Subhanallah. Jadi itulah yang Pak Haji nak sebutkan tentang kulitnya. Ini pun kita tak buang, dan boleh digunakan untuk buat teh, untuk kuruskan badan, kulit ni. Jadi yang mana lebih mahal, isinya atau kulitnya atau daunnya? Semua mahal, semua penting, semua perlu digunakan. Masya Allah. Baik, jika begitu, bagaimana pula dengan daripada bijinya ini? Ini baru masuk kepada tajuknya 5 ni. Yang ini Masya Allah, Masya Allah. Ada 2 poin penting Pak nak sebutkan. Wanita yang menopause,
wanita ni dia hidup dia salah satunya ialah hormon estrogen. Bila dia menopause, dia habis hormon estrogen tu habis. Kurang menyebabkan ada dua sebab. Yang pertama, dia akan mudah kena serangan jantung. Yang kedua, dia akan kena osteoporosis. Tulangnya akan mudah patah. Di mana nak dapat phytoestrogen? Betul. Puraria ada, spirulina ada, soya ada, tapi salah satu daripada phytoestrogen yang ada ialah diambil daripada ini, delima. Masya Allah. Dia menggantikan daripada estrogen yang telah kehilangan itu. Dan dia bukan hanya sekat menggantikan, dia kuat. Estrogennya itu adalah estrogen yang mempunyai khasiat tertinggi kalau kita katakan dalam dunia pengobatan. Masya Allah, itu adalah di antaranya. Jadi kalau begitu, dia juga bertindak sebagai antioksidan, anti penuaan. Sebab itu bagi wanita yang selalu ambil daripada jus delima ini, dia akan nampak muda. Dia akan nampak segar. Macam mana kita tengok buah delima ni nampak macam berkilat, nampak dengan cantiknya sebagainya. Begitulah umpamanya kecantikan bagi wanita yang mengambil daripada jus delima ni. Buat sendiri saja. Ambil dia, blender kan, minum itu dia. InsyaAllah dengan biji-bijinya sekali, dengan isi-isinya sekali. Itu semua. Bijinya itulah ubatnya. Ya, bukan pada isinya saja. Bijinya itu adalah ubatnya. Itu ada di antaranya. Kemudian seterusnya, bila kita ambil jus ini, badan dia tak boleh naik. Badan maintain. Dia tak boleh jadi gemuk. Kalau orang gemuk, ambil dia akan turun. Dia akan jadi slim. Sebab tu ubat slim yang terbaik ialah di dalam delima. Ya, daripada bijinya itu kita ambil. Dan dia juga untuk menurunkan tekanan darah tinggi yang tak mau turun. Ini nanti kita ada ya. Ada sistoliknya, darah atasnya, darah bawahnya tak mau turun ni. Cepat-cepat pergi beli delima, buat jus, minum. Insya-Allah dia akan turun dengan cepatnya. Masya Allah. Kemudian seterusnya, dia ada vitamin C yang tinggi. Ini yang Pak Haji nak cerita sikit pasal vitamin C ni. Anti-stres, vitamin untuk jantung. Tetapi hari ni Pak Haji nak cerita ada 3 fungsi vitamin C yang sangat penting. Kenapa kita perlu vitamin C ini? Yang anti-stres Pak Haji dah cerita dah. Yang pertama, untuk luka dalam badan. Luka dekat luar. Kalau orang tu ada luka apa pun, luka terbakar ke apa sebagainya, minum jusnya, luka cepat tercantum semula dan tidak meninggalkan sebarang parut. Itu yang cukup menarik. Dan juga dia juga adalah untuk memperkuatkan penyerapan zat besi. Zat besi ni kita tahulah untuk mengelakkan darah. Mengelakkan darah. Warna apa? Kalau kita belajar tentang apa dipanggil sebagai doctrine of signature. Doctrine of signature tu, kita katalah, kita tak tahu ni buah apa kegunaannya, tapi orang kata jadi obat. Kita pun tak tahu. Kita buka-buka tengok warna merah. Merah ni persis warna merah darah. Allahu Akbar. Persis. Berartinya dia ini baik untuk kardiovaskular, jantung, darah tinggi. Dia adalah untuk memperkayakan zat besi di dalam darah tersebut. Bila zat besi itu diperkayakan, maka oksigen dia banyak. Bila oksigen banyak di dalam tubuh badan kita itu terhindar daripada masalah radikal bebas, free radical. Kita bukan hanya tengok pada luar ini, kita tengok delima, tidak. Pandangan kita tembus ke dalam. Tembus di dalamnya apa? Ni. Tengok sini.
Subhanallah, cantik warna jadi. Tengok sini, Masya Allah. Kita puasa hari ni, cantik. Rahsia dipanggil Doctrine of Signature. Ini digunakan, kita gunakan Doctrine of Signature ni. Rupa paras dia adalah bahasa kepada tumbuh-tumbuhan. Merah, kita dah tahu, InsyaAllah dia baik untuk blood circulation dan sebagainya. Kemudian satu lagi vitamin C ni, dia baik juga adalah untuk apa? Tadi untuk luka Pak Haji sebutkan, untuk masalah osteoporosis. Orang lemah tulang, tak kuat kita punya tulang ini, atau kita panggil radang. Baik, ada satu secret. Ni secret semua. Pak Haji cakap pasal secret, pasal rahsia-rahsia. Jangan cerita kat orang. Tak cerita kat orang. Kalau dah cerita kat orang, tak jadi rahsia lah. Tidak, ceritalah pada orang. Ceritalah ilmu ni pada sesiapa juga, ya, bahawa ada satu hal yang Pak Haji nak ceritakan, ialah pada juz delima itu ada satu enzim atau enzim yang tidak terdapat dalam mana-mana buah, yang kita letakkan sebagai enzim X. Dia adalah khusus untuk kanser payudara. Allahu Akbar. Minta maaf lah. Maaf sungguh-sungguh. Pak Haji ni nak cakap yang benar-benar. Tengok macam ni, macam payudara. Takkan ni macam payudara Pak Haji. Tak. Allah Ta'ala buat makroskopik tu. Tengok dia macam payudara, buah delima ni. Jadi oleh sebab tu dia baik untuk kanser payudara. Allahu Akbar. Ini satu benda yang boleh kita selami lagi. Kita tengok tentang warnanya. Kita tengok pada bentuk dia, membuatkan kita ingat. Tapi janganlah kita tengok besok ni kita tengok buah delima saja nampak. Jangan tengok macam tu. Ya, ini tengok dalam makrifah pengobatan. Ini yang susahnya kita belajar tu. Sebab apa? Dia kena ada satu dia panggil makrifah. Makrifah ni Masya Allah Pak Haji, kalau lihat ni, apa dia? Ingat apa? Ingat ni, kulit yang cantik, bibir yang cantik, di mana terdapatnya? Dalam syurga. Siapa? Wildan. Siapa Wildan tu? Bidadara syurga dan bidadari syurga. Allahu Akbar. Bukan nak tengok muka bidadari itu, nak tengok kecantikan yang Allah kata kamu tak pernah lihat dengan mata kamu tak pernah dengar dengan telinga kamu tentang syurga. Allahu Akbar. Bukan soal nak tengok macam mana, nak tengok cantik dia macam mana. Kalau kita kata kecantikan lah, dia bukan hanya pada kulit muka. Kecantikan ni bukan pada rambut. Salah satu kecantikannya ialah kecantikan mata bidadari. Mata angel eyes, mata bidadari ni. Nak tengok macam mana cantiknya mata bidadari ni. Rasanya kita tengok pensan kot kata kitanya. Jadi bila kita lihat macam ni, apa yang kita lihat? Aku hanya boleh ambilnya dengan ketakwaan saja, dengan masuk syurga saja yang dapat kita melihat semua keindahan ini. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ahli-ahli syurga, insya-Allah. Semua yang mengikuti kuliah ni, ya, sama-sama kita doa, ya, kita semua mudah-mudahan jadi ahli syurga. Ada berapa? 14 hari lagi kita. 14 hari lagi untuk melayakkan kita menjadi ahli syurga dengan izin dan rahmat Allah, insya-Allah. Baik. Seterusnya, apa yang Pak Haji nak sebutkan satu lagi, ya. Selain dia pada satu enzim yang istimewa yang tidak ada di tempat lain, khusus untuk kanker payudara, kanser payudara, salah satu ialah yang Pak Haji nak sebutkan, ya, yang telah Pak Haji sebutkan. Dia adalah merupakan salah satu daripada aspirin. Aspirin, apa tu aspirin? Warfarin, tak tahu. Apa dia?
ubat pencair darah. Selama ini banyak orang ambil ubat pencair darah daripada mana? Daripada sumber-sumber yang haram. Tapi tahukah kita bahawa ubat pencair darah itu ada di dalam buah delima? Jadi oleh sebab itu, kalaulah seseorang itu tahu, kalau di barat sana, ya, apabila orang itu berumur 40 tahun, mereka jadikan ubat pencair darah ini satu benda yang wajib. Sebab apa? Kematian disebabkan kerana silent killer jantung, kencing manis, darah tinggi ini adalah begitu tinggi sekali. Mereka tenggelam di dalam kejahilan mereka. Sebab mereka tidak mau terima dengan pengubatan Nabi. Tahukah kita pencair darah yang terbaik di dunia ialah delima. Lebih baik pada aspirin, lebih baik daripada ubat pencair darah yang lain. Subhanallah. Mulai hari ini jangan lupa makan delima. Ya, makan delima. Makan kunyah-kunyah pun tak apa kalau kita tak buat jus dan sebagainya. Kalau kita buat jus, Allahu Akbar, sangat bagus. Dan dia, bila darah kita bagus, maka dia terbaik untuk penyakit kencing manis, dia terbaik untuk penyakit kardiovaskular, jantung, ginjal, buah pinggang atau ginjal, kemudian darah tinggi, dan penyakit kencing manis. Selesai dengan buah dari syurga, obat untuk dunia. Baik, itu antara informasi-informasi yang Pak Haji nak sebutkan kepada kita semua. Jadi kalau begitu, mari kita rumuskan. Mari kita rumuskan daripada hal-hal yang kita belajar tadi, daripada daun, daripada kulitnya sampai kepada jusnya. Cuma yang istimewanya yang Pak Haji nak sebut ialah tentang dua yang paling istimewa. Yang pertama ialah dia pencair darah yang terbaik untuk penyakit kardiovaskular. Yang kedua, dia adalah merupakan salah satu daripada bahan untuk anti kanser payudara. Kalau nak tambah satu lagi, dia adalah untuk phytoestrogen yang tinggi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang nak kita dustakan? Allah beri kita semua ada di hadapan mata kita, tetapi kita tak mau pandang, kita tak mau ambil iktibar. Malulah kita. Ya, malulah kita bila kita melihat kejadian-kejadian yang besar ini tidak membawa manfaat kepada hidup manusia. Baik, kalau begitu orang yang stroke diberikan ambil. Orang darah tinggi ambil. Orang yang ada permasalahan di ingatan juga ambil sebab dia memperkayakan oksigen. Orang yang ada masalah di kulit ambil. Rambut gugur ambil. Kecantikan kuku dan tulang ambil. Dan orang yang mempunyai permasalahan penyakit-penyakit kardiovaskular ambil. Orang yang ada permasalahan apa pun ambil. Satu saja yang tak boleh ambil, orang yang ada darah rendah. Hai, tadi kan Pak Haji cerita dia ada zat besi. Kenapa pula dia tak boleh ambil untuk darah rendah? Dengar sini. Ya, Pak Haji nak sebut. Boleh ambil, tetapi ambil bentuk buah macam ni. Biji ni makan. Boleh. Tapi dalam bentuk jusnya tak boleh ambil. Sebab dia ada kepekatan tinggi. Kalau ambil macam ni, kunyah dengan biji-bijinya sekali. Dia imbang. Ingat tu. Jadi, kalau boleh, orang yang ada penyakit, siapa penyakit apapun, ya, beri ambil buah delima ni pada setiap hari. Letak di atas itu. Ya. Supaya kita ingat. Ingat apa? Ingat sakit, ingat buah delima. Ingat sakit, ingat buah syurga obat di dunia. Bila kita ingat kita sakit, maka kita ingatlah betapa hebatnya pada penciptaan Ar-Rahman ini, yakni delima ni. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Haji sampaikan ini bermanfaat, menjadi pengetahuan dan menjadi amalan kita bersama. Selamat berpuasa. Teruskan. Mohon banyak-banyak doa kepada Allah SWT bila kita di akhir Ramadan ini, kita akan mula menempuh saat-saat yang bernama Lailatul Qadar. Jangan lupa, pastikan Lailatul Qadar ini kita dapat memilikinya. Bagaimana ya? Bagaimana mujahadah? Mujahadah sungguh-sungguh.
mulai saat ini pada 10 akhir Ramadan ini, maka mujahadah ni mesti dipertingkatkan lagi. Berdoalah setiap hari dalam sujud kita. Doa, ya Allah, kurniakanlah kepadaku, kalau inilah Ramadan yang terakhir padaku, ya Allah, aku mohon, ya Allah, kurniakanlah Lailatul Qadar itu padaku. Kalau siapa yang beramal pada malam Lailatul Qadar itu, memohon keampunan kepada Allah, pintu-pintu taubat terbuka, langit terbuka dengan seluas-luasnya, turun para malaikat untuk mengaminkan setiap permohonan doa kita. Masya Allah, Allah akan bersama dengan kita dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita semua. InsyaAllah itu saja ucapan Pak Haji pada hari ini. Kuliah kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.